Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton channel Cikgu Suhena MS. Hai anak murid cikgu hari ini bertemu lagi dalam channel Cikgu Suhena MS dalam sesi pembelajaran sejarah tahun 4. Cikgu harap anak murid cikgu bersedia dengan membuka buku teks Sejarah Tahun 4 Sekolah Kebangsaan pada halaman 10, 11 dan 12. Sila beri perhatian. Hari ini kita akan belajar tema sejarah awal negara di bawah tajuk Mari Belajar Sejarah Unit 1 Mengenali Sejarah. Hari ini kita akan tumpu kepada topik ruang dan masa, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Cikgu sangat mengharapkan tumpuan anak murid cikgu dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kamu belajar, mari kita mengetahui isi pelajaran kita hari ini. Standard kandungan 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah. Hari ini kita akan belajar dua topik, iaitu ruang dan masa, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Seterusnya, standard pembelajaran 1.1.4 membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. 1.1.5 menguraikan dua sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dimensi kewarganegaraan pula 1.1.7 menerangkan sekurang-kurangnya tiga kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. 1.1.8 menjelaskan sekurang-kurangnya tiga kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid cikgu akan dapat yang pertama, membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Yang kedua, menguraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, menguraikan sekurang-kurangnya tiga kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Dan yang keempat, menguraikan tiga kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara. Beralih kepada kriteria kejayaan. Murid cikgu berjaya yang pertama membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Yang kedua, menguraikan dua sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, menguraikan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu dan dapat menguraikan tiga kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara. Anak murid cikgu yang dihormati sekalian, tarik nafas, berikan tumpuan untuk pembelajaran kita seterusnya. Mari lihat muka surat 10. Standard pembelajaran 1.1.4 iaitu membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Pastikan muka surat yang kamu buka itu sama paparannya dengan yang cikgu tunjukkan ini. Cikgu akan gunakan kata tanya apakah. Apakah yang dimaksudkan dengan ruang dan masa? Sebelum kita mendapat jawapannya, mari lihat maksud kronologi. Ada ingin mencuba? Ya, kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Mari perhatikan huraian bagi ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk apa ya? Ya, mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ingat ya semua,
peristiwa yang telah berlaku. Urutan masa ini dikenali sebagai kronologi. Seterusnya, kita lihat ruang dan masa kronologi peristiwa sekolah saya. Persekolahan bermula pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari, apakah peristiwa seterusnya? Ya, Hari Sukan. Pada bulan April pula, ada ingin mencuba? Ya, tepat, Hari Kantin. Bulan Ogos pula, perayaan apakah itu? Ya, sambutan Hari Kemerdekaan negara kita. Dan berakhir pada bulan Oktober, iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan. Itulah yang dikatakan kronologi, iaitu rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Urutan masa dalam kronologi peristiwa ini bermula dengan bulan Januari dan berakhir dengan bulan Oktober. Bagus anak murid cikgu. Bijak. Uraian seterusnya bagi standard pembelajaran 1.1.4. Konsep masa terbahagi kepada 3, iaitu dekad, abad, alaf. Apa yang dimaksudkan dengan konsep masa dekad? Anak murid cikgu, ada yang tahu? Ya, dekad adalah tempoh selama 10 tahun. Abad pula tempoh selama 100 tahun. Alaf pula tempoh selama 1000 tahun. Paling mudah untuk mengetahui konsep masa sekarang, pada tahun ini, kamu sudah melalui 1 dekad usia perjalanan dalam kehidupan kamu. Betul atau tidak? Ya, 10 tahun sama juga dengan darjah 4. Maksudnya kamu sudah berada di dunia dalam tempoh 10 tahun. Lama kan? Itulah yang dikatakan konsep masa. Dalam mengkaji sejarah, konsep masa boleh dilihat mengikut zaman, iaitu terbagi kepada 2. Zaman sebelum Masihi dan yang kedua, zaman Masihi. Tahukah anda, sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa AS. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini untuk uraian ruang dan masa. Zaman sebelum Masihi, iaitu zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dalam konsep masa terbagi kepada 3. Ya, iaitu dekad, abad dan alaf. Bagi konsep masa yang kita sebutkan tadi, ia termasuk dalam zaman Masihi, iaitu zaman selepas kelahiran Nabi Isa AS. Boleh rujuk raja garis masa yang telah cikgu paparkan dalam video ini, atau kamu boleh melihat terus dalam buku teks pada halaman 10. Inilah salah satu cara ahli sejarawan menentukan konsep ruang dan masa untuk menyusun ataupun membuat kronologi bagi sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Pada pendapat kamu, mengapakah penting urutan masa dalam mengkaji peristiwa sejarah? Ya, bagus anak murid cikgu. Jawapan yang pertama adalah
memudahkan kita atau ahli sejarawan memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku, dan yang kedua, membantu kita dan para pengkaji sejarah menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Selesai sudah standard pembelajaran 1.1.4. Mari kita pelajari standard pembelajaran 1.1.5, iaitu menguraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Kata kunci bagi standard pembelajaran 1.1.5 ialah sebab dan akibat. Kata tanya bagi mengurai sebab dan akibat ialah mengapa. Mari kita perhatikan huraian sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Mengapakah sebab dan akibat ini penting? Baiklah, huraiannya ialah kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Ini merujuk kepada setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Pasti kamu faham setelah melihat dua contoh ini. Mari perhatikan contoh yang pertama, iaitu sebab dan akibat bagi peristiwa sejarah Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Anak murid cikgu boleh melihat terus pada video ini ataupun buka pada halaman 11. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Agaknya, apakah sebab sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik ini? Mari perhatikan apakah sebabnya. Ya, untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Dan apakah akibatnya ataupun apakah kesannya? Ya, murid akan belajar dengan tekun. Hari Anugerah ini adalah salah satu daripada peristiwa sejarah yang berlaku dan mempunyai sebab dan akibat. Baiklah anak murid cikgu semua, mari kita lihat contoh yang kedua, iaitu peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Sudah pasti peristiwa ini mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Agaknya, apakah sebab dan akibat daripada peristiwa ini? Ya, tepat. Dalam peristiwa sejarah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, sebab peristiwa ini berlaku ialah British telah menjajah tanah Melayu dan akibatnya rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Jika kamu ingin melihat paparan lebih jelas, boleh lihat pada halaman 12. Kedua-dua contoh peristiwa sejarah ini disertakan dengan gambar, iaitu bukti kepada peristiwa sejarah ini benar-benar berlaku. Kesimpulannya, bagi standard pembelajaran 1.1.5, kepentingan peristiwa sejarah negara pasti yang pertama menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku.
Manakala yang kedua, kepentingan peristiwa sejarah negara akan membantu kita dalam mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah yang lalu. Uraian seterusnya iaitu menerangkan sekurang-kurangnya 3 kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu dalam dimensi kewarganegaraan 1.1.7. Yang pertama, kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu supaya kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa lalu, dan yang kedua, kita dapat membentuk jati diri bangsa. Yang ketiga, supaya kita mengetahui sejarah bangsa, dan yang keempat, supaya kita dapat melahirkan semangat cinta kepada negara kita, Malaysia. Itulah kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Baiklah, kita teruskan kepada dimensi kewarganegaraan 1.1.8, iaitu menerangkan sekurang-kurangnya 3 kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara. Mengapakah ia penting? Yang pertama, kemerdekaan negara harus diraihkan dengan rasa bersyukur kerana bebas daripada penjajah. Yang kedua, kemerdekaan itu berjaya melahirkan jati diri yang tinggi serta membentuk kepribadian yang unggul. Yang ketiga pula, sejarah banyak mengajar kita bersikap berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak akan kita ulangi lagi. Dan yang keempat, kita harus belajar menghargai jasa dan usaha pemimpin-pemimpin negara yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan negara seperti yang kita kecapi pada hari ini. Itu sahaja untuk kupasan isi pelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar di channel Cikgu Suhaina MS, dan terima kasih juga kerana memberikan tumpuan sebaiknya. Cikgu juga akan memberikan lembaran kerja dalam modul aktiviti Mesra Digital tahun 4, dan cikgu harap kamu dapat menyiapkannya. Setelah siap melaksanakan aktiviti tersebut, cikgu galakkan untuk kamu menghantar hasil kerja kamu mengikut kaedah penghantaran yang telah ditetapkan oleh guru mata pelajaran sejarah masing-masing. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Cikgu Suhaina MS. Bye.